memandang berat tentang soal kelembapan ekonomi, kesan daripada COVID-19, maka semua pihak kita kejutkan supaya bangkit dan ringkas semula untuk menggerakkan ekonomi negeri Johor ni. Jadi hari ini kebetulan kita mengadakan pembentangan KPI Esko Kajian Negeri dan kita dapat melihat walaupun pada 11 pagi tadi kita juga ditaklimatkan oleh pihak UPEN tentang soal milestone untuk bajet 2021 dan kita dapat menghalusi juga cadangan kajian negeri untuk rancangan Malaysia ke-12. Jadi itu sendiri menggambarkan bahawa kita akan melakukan perkara yang pertama merupakan projek-projek yang pro rakyat. Datuk SS sendiri banyak memberi penekanan tentang soal projek yang dapat memberi impak segera kepada rakyat di bawah di semua sektor. Internet kita nak pastikan ada di kampung. Wi-Fi-nya mesti nak lebih laju supaya lebih meluas dia punya kawasan liputannya. Kita hari ini juga melihat kepada soal nak membantu petani ni, jumlah pasar tani itu nak kita perbanyakkan. Adakan perbincangan dengan pelbagai sektor supaya masyarakat dia di mana juga mereka berada, kita dapat jejaki dan kita dapat kenal pasti golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Jadi program untuk mendigitalkan kajian negeri, kita nak bangunkan jaminan bekalan makanan, kita nak pastikan supaya bantuan-bantuan upskilling, reskilling ini juga dapat kita teruskan kerana kita tahu ramai yang mungkin hilang pekerjaan tu, yang hilang pekerjaan, maka saya akan mengajak jabatan-jabatan yang berkenaan itu supaya mereka beri tumpuan kepada program-program latihan, program-program bimbingan. Sementara keadaan ekonomi pulih semula, mereka menggunakan masa dan peluang yang ada ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kecekapan serta kemahiran di pihak mereka-mereka yang berada dalam sektor pekerjaan ini. Jadi Datuk Seri banyak membantu untuk memastikan supaya agensi-agensi kerajaan akan memberikan tumpuan dan itulah salah satu cara kita untuk mengembalikan semula pertumbuhan ekonomi di negeri Johor ni. Hari ini tumpuan kita adalah kita lihat semula KPI yang ditetapkan di semua esko tu. Kemudian daripada KPI itu kita nak lihat sejauh mana boleh disampaikan kepada rakyat dalam bentuk yang mudah. Mana rakyat dapat melihat dan merasai apa yang kerajaan dirancangkan, terutamanya dalam pelan rancangan ekonomi yang kerajaan barukan. Sebab itu pada hari ini kita nak pastikan bahawa KPI yang kita tetapkan, inisiatif yang kita tentukan itu mencapai sasaran dan boleh dilaksanakan. Mana-mana yang kita fikirkan ada kekangan dari segi masalah teknikal, masalah SOP pandemik 19, kita ubah sesuaikan dalam sudut yang berbeza, tetapi kita tekankan kalau boleh perkhidmatan itu sampai kepada rakyat. Rakyat sekarang tengah susah tu. Ya. Rakyat tengah susah. Saya nampak sangat rakyat tengah susah. Kita perlu. Jadi program yang pada hari ini kita kena mudahkan bagaimana kita nak bantu rakyat. Dan rakyat melihat itu sebagai satu strategi ataupun program prihatin kerajaan kepada rakyat. Saya nak begitu. Dan saya tak mahu program kerajaan terlalu menekankan prosedur yang stereotip. Dia kena berfikir
bagaimana nak memudahkan rakyat. Rakyat tengah susah sekarang. Jadi kita kena permudahkan supaya dalam suasana pandemik, ekonomi boleh bergerak, rakyat boleh duduk selesa, rakyat boleh cari rezeki dengan mudah. Itu saya tekankan kepada DO. Dan sebelum ni pun saya dah gerak hampir semua ketua jabatan dengan DO, YDP, pentadbir tanah, setengah jabatan teknikal, saya tekankan. Kita pun untuk kerana kita dah setengah tahun, dah masuk Julai sekarang. Jadi apa yang kita buat, kita lihat semula KPI yang telah kita susun sebelum COVID dulu. Dan mana yang sesuai kita teruskan, sebab tak semuanya boleh kita buat seolah-olah tak ada COVID itu tidak berlaku. Yeah. Yang itu kita sesuaikan semula. Kemudian hari ini juga Dipen membentangkan perancangan bagi belanjawan tahun hadapan dan bagaimana post-COVID kita perlu lihat pembangunan dan melihat juga pada penuntutan yang ada dengan memberikan penekanan kepada usaha-usaha selepas COVID-19. Kerana banyak perubahan yang kita buat, yang telah pun kita buat di dalam mencapai KPI tahun ini dan juga apa yang kita rancangkan tahun depan. Yalah. Jadi tahun depan yang kita berikan perhatian, kita ada rancangan jangka panjang dalam Plan Mampan Johor. Dan Yang Berhormat Datuk pun dah perkenalkan hujung ikhtiar kita tu. Kita lihat juga apa yang dicadangkan dalam dalam Ibrahim Johor Economic Council. Jadi apa yang dikeluarkan daripada 3 faktor ni, kita akan bentuk perancangan kita untuk bajet tahun depan. Dan seterusnya, kebetulan tahun ini juga dah tahun terakhir rancangan Malaysia ke-11 dan depan merupakan tahun pertama rancangan Malaysia ke-12. Jadi perancangan kita pun perlu selari dengan perancangan 5 tahun yang akan kita terima daripada Datuk Sekutuan. Jadi semua perkara ni kita memikirkan dengan mungkin kita pun menghadapi post-COVID, apa-apa perkara yang perlu kita lihat dari segi yang berbeza lah daripada kebiasaan kita buat pada setiap tahun. Saya amat berpuas hati bahawa kerjasama antara pejabat saya dengan jabatan pelaksana agensi di bawah pimpinan Datuk Setiausaha Kerajaan, kita bekerjasama baik dan ini merupakan prasyarat yang penting untuk memastikan kejayaan program yang kita buat. Jadi kita akan mempertingkatkan dari masa ke semasa. Kita akan perkukuhkan lagi persefahaman untuk bekerjasama. Kita hendakkan supaya wifi sampai ke semua pelosok kampung, supaya berniaga dalam atas talian ini merupakan satu game changer kepada masyarakat kita. ICT hari ini kita telah sebagai contoh, kita dah berikan mandat untuk menjalankan program-program awareness, program-program kesedaran supaya masyarakat perlu bersedia untuk menerima kehadiran budaya digital ini dalam urusan seharian mereka. Kita juga memberi penekanan kepada soal, kata contoh, jaminan makanan. ECER, satu rancangan pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur ni, di mana daerah Mersing itu, dan kemudian Segamat juga adalah merupakan daerah yang termasuk di dalam pembangunan wilayah ECER ini. Kerajaan negeri berhasrat untuk menjadikan daerah Segamat ini sebagai hub pengeluaran makanan. Jadi dengan usaha untuk menjayakan program jaminan bekalan makanan, maka dengan perancangan yang sebegini, dengan pengurusan yang sebegini, saya yakin dan percaya bahawa hasrat untuk membangunkan inisiatif jaminan bekalan makanan insya-Allah akan dapat kita jayakan. Kalau di peringkat nasional, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan menjadi pengerusi kepada jawatankuasa jaminan makanan, maka di peringkat negeri, saya dan Datuk Setiausaha Kerajaan bersama-sama dengan Datuk Dr. Badrul, kita akan duduk dalam satu jawatankuasa yang sama untuk memastikan juga program jaminan bekalan makanan di negeri Johor ini juga dapat kita jayakan. Ini adalah merupakan satu sektor baru yang saya jangka akan dapat memberi hasil baru kepada kerajaan negeri. Lebih-lebih lagi, kita tahu bahawa negara kita, jiran kita Singapura,
tentunya melihat negeri Johor ini sebagai kawasan yang strategik untuk mereka meningkatkan jaminan bekalan makanan bagi negara, contohnya Singapura. Jadi ini adalah satu pendekatan yang sedang dirangka oleh Kerajaan Negeri. Bukan hanya ianya memberi peluang pekerjaan, bukan hanya ianya dapat meningkatkan pendapatan petani, peternak dan nelayan di negeri Johor, tetapi juga ianya merupakan perancangan jangka panjang yang boleh meletakkan negeri Johor ini sebagai sebuah negeri pengeluar makanan yang penting dalam negara kita. Jadi itu adalah usaha-usaha yang kita buat pada hari ini. Kita berbincang melalui perbincangan saya dengan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri dan juga bersama dengan Esko-Esko Kerajaan Negeri sempena penilaian petunjuk prestasi KPI Esko-Esko bagi Kerajaan Negeri. Secara keseluruhannya saya beri kredit lah. Dalam tempoh yang singkat yang amat berhormat telah berjaya membentuk pasukan kerajaan yang saya nampak sangat mudah, tak memerlukan masa yang panjang untuk menerjemahkan aspirasi. Dalam tempoh 4 bulan saya fikir perjalanan ini telah sejauh dah ke depan daripada kebiasaan yang saya nampak. Esko-esko tadi pun mudah tu. Ada soalan-soalan teknikal dari sudut bajet pun mereka nampak begitu, bidang kuasa dan pendekatan tertentu. Jadi inilah antara kekuatan yang saya nampak ada dalam pentadbiran yang walaupun baru tetapi telah berjaya menunjukkan satu tahap kecekapan dalam melaksanakan aspirasi kerajaan dibentuk oleh Yang Berhormat. Secara peringkat awal ni saya beri kredit lah. Kalau dari segi bintang tu sekarang ni saya dah beri 5 bintang, nak tuju kepada 6 bintang insya-Allah. Kadang-kadang dia begitu.